Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah di Masjid Al-Khair? Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam kuliah kita yang diadakan sebanyak 2 kali dalam sebulan. Cuma bulan ini kita bertemu sekali sahaja ya, kerana minggu lepas kita pertemuan kita, saya kira dia bertembung dengan awal Muharram. Jadi tak mengapalah. So kita akan mulakan kuliah kita bulan ini walaupun sekali saja pertemuannya. Namun saya berharap moga pertemuan kita walaupun kita panggil tidak selalu, tetapi bila berpisah itu kan, ia memberikan manfaat yang begitu mendalam dalam kehidupan kita untuk kita mempraktikkan berkenaan dengan doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para isteri baginda dan juga di kalangan sahabat-sahabat baginda yang wanita. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan beberapa lagi zikir yang Nabi SAW ajarkan kepada salah seorang di kalangan sahabat wanita baginda. Kita berada pada zikir kita yang kelima ya, untuk pengajian kita yang khusus ini. Jadi untuk zikir kita yang kelima, saya memilih satu zikir ataupun satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para wanita, tapi disampaikan melalui seorang sahabat wanita yang bernama Yusairah. Okay, sahabat wanita yang bernama Yusairah radhiyallahu anha, iaitu Yusairah binti Yasir. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, yang mana di sini kita dapati Yusairah radhiyallahu anha yang merupakan minal muhajirat, disebut di situ dia adalah salah seorang dari wanita yang ikut berhijrah. Namun ada juga ketika kita merujuk kepada kitab Tuhfatul Ahwazi contohnya, di dalam kitab itu menyebutkan bahawa ada juga pendapat yang mengatakan beliau di kalangan wanita Ansar. Ada beza ya muslimah, wanita muhajirat dan juga wanita ansar. Kalau kita panggil dia sebagai seorang wanita muhajirat, iaitu wanita yang berhijrah, ialah bermakna dia adalah penduduk asal Makkah, kemudian berhijrah ke Madinah. Itu kita panggil sebagai muhajirin lah. Biasanya kan kita panggil orang muhajirin, tapi kalau wanita kita panggil muhajirat. So bezanya, kalau wanita Ansar ni dia adalah penduduk asal Madinah. Namun di sana ada 2 pendapat ya berkenaan dengan siapakah Yusairah. Ada di kalangan ulama yang mengatakan beliau adalah wanita di kalangan muhajirat. Ada juga di kalangan Ansar ya. Ada juga sebut dia di kalangan wanita Ansar. Tidak ada kata putus berkenaan dengan kedudukan beliau itu sama ada dia muhajirat ataupun di kalangan wanita Ansar. Tapi bagi saya dia tidak menjadi masalah lah. Yang penting wanita ini, iaitu sahabat ini yang bernama Yusairah, dia dikenali oleh para ulama hadis sebagai wanita di kalangan sahabat yang terletak pada tabakat yang pertama. So bila dah begitu keadaannya, tidak ada yang boleh kita ragukan lah berkenaan dengan beliau sebagai seorang periwayat hadis untuk hadis ini. Jadi dalam hadis ini ya muslimah, kita lihat begini. Yusairah dia menyampaikan bahawa qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Jadi apa kata Yusairah di dalam hadis ini? Beliau mengatakan begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iaitu apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di situ, beliau kata begini, alaikunna bitasbih wat tahlil wat taqdis waqidna bil anamili fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun wa la taghfulna fatansayna rahmah. Jadi Yusairah dia ceritakanlah ya di dalam hadis ini bahawa Nabi SAW pernah bersabda kepada kami. Kepada kami ni di kalangan para wanita. Okey, di kalangan sekumpulan wanita berkenaan dengan hadis ini. Jadi apa kata Nabi? Alaikunna, hendaklah kalian bertasbih, bertahlil dan bertakdis. Jadi selain daripada itu, Nabi pesan kepada mereka, iaitu kepada wanita, hitunglah dengan jari jemari. Iaitu ketika bertasbih, bertahlil, bertakdis tadi kan, kiralah zikir itu tadi menggunakan jari jemari kalian. Okay, sebab tu Nabi kata apa tadi? Waqidna bil anamil. Itu maksudnya kira ataupun hitunglah zikir tadi dengan jari jemari. Fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun. Nabi kata apa? Maka sesungguhnya ia, iaitu jari jemari, akan diminta bertanggungjawab. Saya tersilap eja di situ. Bertanggungjawab, bukan bertanggungjawab. Bertanggungjawab terhadap apa yang ia lakukan, iaitu jari jemari. Jadi jari jemari kita di hari kiamat kelak akan bertanggungjawab untuk apa yang kita buat. Maksudnya bertanggungjawab ini ialah kita panggil dia menjadi saksi di atas perlakuan kita ketika di dunia. Mustantaqatun, yang mana Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jari jemari itu ketika dia menjadi saksi dia akan berbicara. Okey, dia akan berbicara. Kemudian selain itu Nabi pesan kepada para wanita. Okey, Yusairah ceritakan ya di sini, iaitu Nabi pesan kepada para wanita, wala taghfulna fatansayna rahmah, dan janganlah kalian lalai dari berzikir sehingga kalian melupakan rahmat Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan. Baik, hadis ini juga Muslimah, yang hadis yang hampir sama ini ada diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab beliau. Iaitu kita dapati ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di situ Nabi SAW masih lagi memerintahkan kepada para wanita agar berzikir, iaitu menjaga amalan zikir ini. Yang mana Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini, masih lagi riwayatnya daripada seorang sahabat wanita bernama Yusairah. Maknanya masih lagi beliau yang meriwayatkan hadis ini, yang mana kita dapati akhbaratha, dia telah mengkhabarkan kepadanya bahawa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka ini siapa? Iaitu para wanita, supaya apa? Ayyura'ina bitakbir wattaqdis wattahlil, agar menjaga takbir, taqdis dan tahlil. Jadi masih lagi sama sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi SAW berpesan kepada para wanita, wa ayyaqidna bil anamil, hendaklah kalian hitung, itu kalian kira zikir itu tadi dengan jari jemari kalian. Dan Nabi sebutkan dengan perkara yang sama sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang telah kita bacakan di awalnya tadi, iaitu Nabi sebut begini, fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun, sesungguhnya ia ni maksudnya lah jari jemari yang kita gunakan untuk mengira zikir kita itu tadi, ia akan ditanya, itu dia akan ditanya berkenaan apa yang kita buat dan berbicara. Itu dengan izin Allah di hari kiamat jari jemari kita akan berbicara sebagai saksi di atas amalan kita di dunia. Jadi kita ada dua hadis yang menguatkan berkenaan dengan pesanan Nabi SAW ini kepada para wanita agar tidak melalaikan zikir kepada Allah.
Dan ada sedikit perbezaan, ada sesiapa yang perasan perbezaan antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud? Ada sesiapa yang perasan di sana? Apa perbezaannya? Okey, baik, begini. Jika kita rujuk kepada hadis kita yang pertama tadi, okey, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan berkenaan dengan kita sebagai seorang wanita perlu bertasbih, bertahlil dan juga bertaqdis. Okey, tasbih, tahlil dan taqdis. Tetapi bila kita merujuk kepada hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, di dalam hadis ini Nabi kata apa? Bitakbir wat taqdis wat tahlil. Nampak tak perbezaannya? Okey, saya harap dapat jelaskan di situ perbezaannya. Jika hadis yang pertama tadi Nabi kata tasbih, tahlil, taqdis. Tasbih, tahlil, taqdis. Tetapi bila kita lihat kepada hadis yang kedua, Nabi kata apa? Takbir, taqdis, tahlil. Okey. So, ada beza dari sudut zikir yang Nabi ajarkan di sini. Jika hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sebut apa? Alaikunna bitasbih wat tahlil wat taqdis. Hendaklah kalian bertasbih, bertaqdis dan bertahlil. Tetapi bila kita masuk kepada hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, di situ kita dapati Nabi SAW memerintahkan kepada para wanita untuk bertakbir, bertahlil dan juga bertaqdis. Satu ada tasbih, lagi satu ada takbir. Tapi adakah di situ memiliki isu yang begitu besar? Tidak. Kita boleh combinekan. Combine apa bahasa Melayu? Kita boleh gabungkan. Okay? Kita boleh gabungkan antara kedua-dua hadis, yang mana akhirnya kita akan dapati Nabi SAW menganjurkan kita supaya bertasbih, bertakbir, bertahlil dan juga bertaqdis. Jadi bila Nabi SAW kata hendaklah kalian bertasbih dan bertakbir, maksudnya apa di sini muslimah? Maksudnya ialah hendaklah kita bertasbih, iaitu kita berzikir dengan subhanallah. Okey, bila saya kata tasbih ataupun bila Nabi lah, bukan saya. Bila Nabi SAW sebutkan dengan tasbih di dalam hadis Nabi SAW, maknanya Nabi perintahkan kita supaya berzikir dengan apa? Dengan subhanallah. Kemudian, kalau kita rujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi sebut bitakbir. Okey, bitakbir maksudnya dengan bertakbir. Jadi, bila Nabi kata takbir, maknanya Allahu Akbar. Kemudian, kita ada tahlil dan taqdis, yang mana kedua-dua hadis, iaitu hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh siapa? Hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kedua-dua hadis itu menyebutkan berkenaan dengan tahlil dan juga taqdis. Tidak ada perbezaan. Jadi, bila Nabi SAW menyebutkan berkenaan dengan tahlil, tahlil di sini kita berzikir la ilaha illallah. Bila Nabi SAW menyebutkan berkenaan dengan taqdis, taqdis itu zikirnya bagaimana? Subhanal malikil quddus atau subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Jadi ada dua. Taqdis ini sama ada kita membaca subhanal malikil quddus atau kita membaca subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Jadi dua-dua boleh. Okey, tak ada jadi masalah. Abu Sozo nak baca mana satu? Subhanal malikil quddus ke subuhun quddusun rabbul malaikati warruh? Kita pun jadi keliru kan kat situ. Dia tidak menjadi masalah. Sama ada kita nak baca subhanal malikil quddus atau kita nak baca subuhun quddusun malaikati warruh, kedua-dua itu dibolehkan. Ya, kedua-duanya dibolehkan.
Jadi tak perlu confuse, tak perlu keliru. Pilihlah nak baca yang mana satu. Pilih saja nak baca yang mana satu. So, bila kita gabungkan kedua-dua hadis di sini ya muslimah, hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bila kita gabungkan kedua-duanya, kita dapati ada empat zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudiannya Yusairah sampaikan kembali. Okey, Nabi sampaikan hal ini kepada para wanita. Sebab apa? Kalau kita lihat kata ganti nama yang digunakan oleh Nabi gunakan alaikunna, alaikunna wa'kidna, contohnya kan, fala taghfulna, semua itu Nabi tujukan kepada para wanita. Jadi di situ empat zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita muslimah, iaitu tasbih, takbir, tahlil, taqdis. Ya, sebagaimana yang ustazah letakkan di dalam slide kita di sini, iaitu tasbih ialah subhanallah berserta dengan maksudnya di sana ya, tapi tak apalah, maksudnya boleh baca sendiri. Takbir ialah Allahu Akbar, tahlil ialah la ilaha illallah, taqdis subhanal malikil quddus, atau subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh. Okey, jadi jelas ya, kita ada 4 zikir di dalam kedua-dua hadis. Tadi ustazah gabungkan, akhirnya kita dapati Nabi ajarkan kepada kita dengan 4 zikir yang Nabi minta supaya kita tidak lalaikan keempat-empat zikir ini. Baik, jadi apakah intipati ataupun apakah pengisian daripada kedua-dua hadis itu tadi ya, yang boleh kita ambil dan seterusnya kita jadikan pengajaran dalam kehidupan kita sebagai seorang muslimah. Baik, maka di sini kita dapati pertama, yang pertama ialah Nabi memerintahkan wanita agar menjaga amalan zikir. Jadi dalam kedua-dua hadis yang tadi ustazah kongsikan, kita dapati Nabi perintahkan kepada para wanita supaya mereka menjaga amalan zikir. Kemudian Nabi ajarkan kepada para wanita supaya berzikir tadi kan dengan tasbih, takbir, tahlil dan juga taqdis. Okey. Kenapa Nabi SAW mengajarkan kita wanita supaya menjaga amalan zikir ini? Antaranya, saya sebut antaranya ya, okey, antaranya ialah supaya kita sebagai wanita yang suka sangat bercakap ini menghiasi ucapan kita, menghiasi lidah kita dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah. Itu lebih baik daripada kita menghiasi lidah kita, lisan kita dengan ungkapan kata yang tidak berfaedah. Jadi antara tujuannya ya, supaya kita dapat menjaga lisan kita agar kita tidak terjebak, ataupun agar lisan kita ini tidak terjebak kepada perkara-perkara yang merosakkan diri kita, seperti berdusta, ataupun kita berbual-bual kosong, atau kita mengumpat orang lain, memfitnah orang lain kan. Mungkin bila dah banyak sangat cakapnya, kita akan terlibat kepada perkara-perkara maksiat yang boleh dilakukan oleh lisan. Jadi untuk mengelakkan hal yang sedemikian, Nabi SAW mengajarkan kepada kita dengan amalan yang lebih baik daripada semua itu, iaitu apa dia? Berzikir kepada Allah dengan tasbih, takbir, tahlil dan juga taqdis. Okey, baik, itu yang pertama. Yang kedua ya muslimah, kita lihat begini.
Nabi SAW tadi kan, di dalam hadis ini, kedua-dua hadisnya tidak kira sama ada yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ataupun yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan kedua-dua hadis itu status hadisnya adalah hasan. Nabi sebutkan bahawa hendaklah kita berzikir dan membilang ataupun mengira zikir kita itu dengan jari jemari. Lalu Nabi sebutkan bahawa jari jemari kita ini dia akan menjadi saksi. Mas'ulat mustantaqat. Jari jemari dia akan menjadi saksi di hari kiamat di atas apa yang kita lakukan. Daripada apa yang Nabi SAW sebutkan kepada kita itu tadi, jelas bahawa anggota badan akan menjadi saksi atas setiap perbuatan kita di dunia. Okey, jadi apabila Nabi SAW menyebutkan tentang hal ini kepada kita, ia merupakan satu anjuran. Sebab begini muslimah, bila kita merujuk kepada syarah hadis ini dalam kitab Tuhfatul Ahwazi yang merupakan kitab syarah bagi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kita dapati bahawa di dalam kitab itu menjelaskan kepada kita apabila Nabi SAW memerintahkan kepada kita supaya mengira zikir itu tadi kan dengan jari jemari kita, yang mana Nabi sebut mas'ulat mustantaqat. Zikir kita, jari yang kita gunakan itu tadi, ia akan ditanya, ia akan berbicara, bermakna ia menjadi saksi. Jadi begini, jelas kepada kita, anggota badan kita ini di hari kiamat kelak akan menjadi saksi di atas setiap perlakuan kita ketika kita di dunia ini. Jadi, bila kita jelas tentang hal itu, bermakna diri kita perlu sentiasa, perlu sentiasa, saya kata begini, perlu sentiasa menggunakan anggota tubuh badan kita untuk perkara-perkara yang Allah redha. Ya, kita gunakan anggota badan kita untuk perkara-perkara yang Allah redha. Maksudnya perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang dibolehkan dalam agama kita. Maknanya bukan perkara kemaksiatan. Kita gunakan mata kita, kita gunakan lidah kita, kita gunakan jari jemari kita tadi kan, tangan kita, kaki kita, hati kita, semualah anggota badan kita ini, pemikiran kita sekalipun, kita guna untuk perkara yang Allah redha. Sebab apa? Kerana apa? Kerana kita tahu di hari kiamat kelak semua anggota badan kita ini ia akan menjadi saksi di atas setiap perlakuan kita. Dalam masa yang sama, hadis ini juga ingin memperingatkan kepada kita agar menjaga anggota badan kita supaya tidak terlibat untuk perkara-perkara yang keji dan juga dosa. Jadi itu adalah tanggungjawab kita. Senang kata, saya nak kata begini, anggota badan kita kan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, ia adalah amanah yang perlu kita jaga supaya setiap daripada anggota badan yang ada dalam diri kita ini, yang ada pada diri kita ini, kita gunakan untuk perkara-perkara ketaatan kepada Allah, dan kita jaga agar ia tidak kita gunakan untuk perkara yang keji dan juga dosa. Okey. Dan ini ada sokongannya daripada Al-Quranul Karim, di mana dalam surah An-Nur pada ayat yang ke-24, apa kata Allah? Saya nak kuatkan penjelasan berkenaan poin kita yang kedua ini supaya kita semakin jelas. Ia bukan sahaja disebutkan oleh Nabi, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menekankan hal ini dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat yang ke-24. Apa kata Allah? Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari lidah mereka dan tangan mereka serta kaki mereka menjadi saksi terhadap diri mereka tentang segala yang mereka lakukan. Ini berlaku di hari kiamat. Di hari kiamat, lidah kita, tangan kita, kaki kita akan menjadi saksi terhadap diri kita ini
tentang segala perbuatan yang kita lakukan di dunia. Sebab itu tadi kan saya sebutkan untuk poin kita yang kedua, bagi hadis kita ataupun perbincangan kita pada hari ini, anggota badan kita akan menjadi saksi atas setiap perbuatan di dunia. Atas dasar itu kita kena jaga. Okey, bila kemudian dikuatkan oleh surah An-Nur ayat yang ke-24, maka atas dasar itu kita kena berhati-hati ketika kita menggunakan anggota badan kita ini. Bila kita nak buat sesuatu, fikirkan kita nak gunakan ia untuk tujuan apa. Bila kita nak type sesuatu di Facebook kita, kita nak post sesuatu di IG kita contohnya, ya muslimah, fikirkan kita buat itu untuk tujuan apa. Jadi hati-hati kan, jari jemari dia akan menjadi saksi. Sebab itu terbaik kita gunakan jari jemari kita ini untuk tujuan berzikir kepada Allah, menghitung zikir-zikir yang kita lantunkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi kan, agar ia lebih memberi manfaat dalam kehidupan kita. Baik, seterusnya yang ketiga dan yang terakhir ya muslimah pada malam ini perbincangan kita, ialah kita dapati bahawa di dalam kedua-dua hadis Nabi menasihatkan kepada kaum wanita agar tidak menjadi wanita yang lalai. Jadi kita sebagai seorang wanita, jangan jadi wanita yang lalai. Jangan jadi wanita yang lalai. Kerana apa? Kelalaian akan menyebabkan kita melupakan rahmat Allah. Sebab itu dalam hadis tadi Nabi kata apa? La taghfulna fatansayna rahmah. Jangan kalian, iaitu jangan kita wanita ini menjadi wanita-wanita yang lalai. Kerana apa? Kalian akan lupa tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, bila kita memperbanyakkan zikir kita, itu adalah antara cara untuk kita sentiasa menjadi muslimah yang tidak lalai. Kita sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatan kita kepada Allah melalui zikrullah itu tadi, ianya akan sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan itu, ia menjadikan kita seorang muslimah yang sentiasa mengingat setiap rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat ini boleh kita sebutkan ia sebagai nikmat juga ya. Okey, setiap rahmat, setiap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada diri kita. Sebab itu penting zikir kepada Allah. Namun bila kita meninggalkan zikir itu tadi kan, ia akan menyebabkan kita juga lupa tentang setiap rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, yang mana akhirnya kita akan selesa dalam apa? Selesa dalam kemaksiatan. Inilah yang nak kita elakkan. Jadi antara cara untuk kita elakkan agar kita tidak selesa dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, antara caranya ialah berzikir kepada Allah, agar kita menjadi muslimah yang sentiasa ingat kepada nikmat, ingat kepada rahmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada diri kita, yang akhirnya kita akan jadi muslimah yang rasa malu kepada Allah untuk melibatkan diri kita kepada perkara-perkara kemaksiatan. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ketiga-tiga perkara ataupun zikir-zikir ya, keempat-empat zikir yang saya kongsikan itu tadi, yang dapat kita amalkan sepanjang hayat kita, agar antaranya supaya kita tidak menjadi muslimah yang lalai dengan rahmat Allah. Baik, saya tutup kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.